Adapun dalil akal Allah bersifat Allah Ta'ala dengan tamu dan basar dalam itu kerana jika tiada ia bersifat pada Syukri. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Itu kerana jika tiada ia bersifat dengan pada Zakaria Badri. Adapun dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Itu kerana jika tiada ia bersifat dengan Ada Alawi. Orang baca tak boleh tu pati lebih lah. Tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar kalam. Itu kerana jika Ya ni. adapun dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Itu kerana jika tiada ia bersifat Ada dengan awan. Adapun dalil akal Tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Itu kerana jika tiada ia bersifat dengan ada. Ya gini, kalau kita tahu kita ni lambat, kita jangan baca pagi. Kena baca bila? Baca bila? Ha? Pas subuh kerap. Malam tu lah. Dah nak tidur tu. Dia tak baca lagi. No. Bahasa dia alif bila kesuk. Adapun dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Itu kerana Ada. Lih. Sini dah ajar demo. Baca boleh tak? dalil kalam Kalam yang mana pula dah? akan Tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Itu Ada? Bagi. Kerana apa? Kerana apa? Jika. Dua boleh. Baca dua baris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cakap ya. Ya. Ya sabir. Izhar. Anda bersifat Allah Ta'ala. Itu kerana jika tiada ia bersifat dengan mendengar dan melihat. Pandai. Mutu tak ada berita. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Perhati betul nanti dobik. Jangan bengah lah ngaji tu. Kita yang tahu ke? Adapun dalil akal, tanda bersifat Allah Ta'ala dengan samu' dan basar dan kalam itu. Berarti situ. Adapun dalil akal. Dalil akal tu mubtada. Kerana tu khabar. Ta'alluq mahzuf. Adapun dalil akal, yakni dalil pada kiraan akal. Tu dipanggil dalil akal. Dalil yang ada dua. Satu yang panggil dalil naqli. Dalil naqal. Dalil naqal ni dalil yang ambil daripada Quran dan hadis. Dan ijma' yang ambil situ. Adapun dalil akal ni iaitu dalil yang bangsa kira dengan akal fikir. Kira dengan akal. Tengok tu kira. Tengok ni kira. Tengok tu kira. Fikir. Itu dipanggil dalil akal. Dalil akal, yakni dalil pada kiraan akal. Dalil akal tu tanda bersifat oleh Allah. Nak oleh siapa tu? Tanda bersifat oleh Allah. Bersifat takluk tu. Bersifat dengan samu'. Yakni dengan sifat samu', sifat pendengar itulah. Dan basar atau pada samu', yakni sifat basar. Tulis situ. Dan kalam itu atau pada samu' lagi, yakni dan sifat kalam itu. Apa kata? Nah, ya nak goyak kata mana? Ya nak goyak kata. Nah, dalil pada kira pendengar. Dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihak. Dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata itu. Mana hasillah ia kerana. Kalau hak Arab kok takdir dengan hasilun. Tu. Kerana khabar tu. Kerana tu ilak pada kata hasil. Kerana yakni hasillah ia. Ia tanda yang tersebut tu. Hasil tu takluk situ. Kerana jika tiada bersifat ia Allah, kerana bersifat dengan mendengar, yakni dengan sifat pendengar. Tulislah tu. Dengan mendengar, yakni dengan sifat pendengar. So, dan melihat apa pada mendengar, yakni sifat pelihat. Tulis situ. Dan berkata-kata itu, yakni sifat perkata. Makna kata gini. Dalil akalnya, kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat pendengar, kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat pelihat, kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat perkata, jawab jika nascaya, yakni tentulah. Tu makna nascaya. Tak reti makna nascaya pula. Nascaya, yakni tentulah bersifat ia Allah Ta'ala tu. Bersifat takluk dengan lawannya, yakni lawan bagi yang tersebut. Dobit betulnya tu. Bersifat ia Allah bersifat dengan lawannya tu. Tulis betulnya tu. Dengan lawannya bagi yang tersebut.
Daripada mendengar dan melihat dan berkata tu. Makin habis tu. Dengan lawannya bagi yang tersebut. Tu. Nyo bagi yang tersebut daripada mendengar dan melihat dan berkata. Tiga-tiga tu. Tu dia. Mana lawannya? Iaitu mubtada, tuli tu khabar. Iaitu lawannya tu. Lawan bagi apa ya? Lawan bagi yang tersebut tu. Daripada apa tu? Daripada mendengar. Betul? Dan melihat dan berkata. Iaitu lawannya tu khabar. Ialah tuli tak pada tuli. Dan kelu. Gapo kelu ni syukri? Bisu. Tu. Makna kata gini. Kalulah Allah Ta'ala. Kalulah Tuhan tu tak bersifat dengan sifat pendengar. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan sifat pelihat. Kalau Tuhan tu tak bersifat dengan sifat perkata. Bersifat dengan tuli dan buta dan bisu. Tu. Lawanan bagi pendengar apa? Tu. Lawe bagi dengar apa? Tuli. Lawe bagi pelihat apa? Buta. Lawe bagi perkata apa? Kelu. Tu. Ia dua tu. Kalau orang ni kata Tuhan tak bersifat dengan sifat pendengar. Makna kata Tuhan tu tuli. Tiba-tiba kita nak kata Tuhan tuli tu boleh terima tak pada akal kita ni, mak? Boleh terima tak? Boleh terima tak? Nak kata Tuhan tu tuli Boleh terima tak? Pada akal kita? Tak. Hati yang hidup lain ngaji. Ya. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat pelihat, dengan makna Tuhan bersifat dengan buta, boleh ke tak akal fikir kita nak terima kata Tuhan saat ni tu buta? Boleh tak? Tak boleh. Kalau Tuhan akal kita nak terima kata Tuhan bisu? Tak boleh. Lalu itulah tu makna katanya wajib kita dengar dan wajib Tuhan kita lihat dan wajib Tuhan kita kata. Nak kata tuli Tuhan tak boleh, buta Tuhan tak boleh, bisu Tuhan tak boleh. Kerana apa? Kerana tiga-tiga tu, yakni tuli, buta, kelu tu sifat kekurangan. Kalau Tuhan bersifat dengan tiga-tiga tu bermakna Tuhan kurang. Tuhan kurang boleh terima tak akal fikir syukri tu? Boleh terima tak? Tak boleh. Tu usul. Tu juga kita ngaji usul. Habis. Dan jika bersifat ia. Atas pada jika tiada ia tu. Dan jika bersifat ia Allah Ta'ala. Domain tu. Berarti surat tu. Hati yang hidup lain dah ngaji. Dan jika bersifat ia Allah Ta'ala tu. Bersifat takluk dengan lawannya. Lawan apa tadi? Lawan bagi yang tersebut. Mana? Daripada mendengar. Dan melihat dan berkata. Lawan bagi mendengar, apa? Jawabnya tuli. Lawan bagi melihat, apa? Buta. Lawan bagi berkata, apa? Iaitu bisu. Makna kata fardu takdir. Katanya kalau Tuhan bersifat dengan tuli, kalau Tuhan bersifat dengan buta, kalau Tuhan bersifat dengan bisu tu, apa makna tu? Jawab jika tu.
Nascaya, yakni tentulah kekurangan ia Allah Ta'ala. Dengan mana Tuhan kurang dah lah. Sebab Tuhan bersifat dengan tuli, buta, bisu. Boleh terima ke tak pada akal fikiran kita tu? Jawabnya tak boleh terima sama sekali. Nak pergi kata Tuhan buta, Tuhan tuli, Tuhan bisu, tak boleh. Tu habis. Tulis betul kekurangan ia tu. Yakni tulis betul kekurangan ia tu. Yakni bahasa tulis pak tulis selalu dah. Kena ada ulang 2-3 kali baru tulis. Dia rugi masuk. Tulis betul kekurangan ia tu. Yakni bersifat ia. Orang hak tulis dalam buk tu wak akar dadah lah. Wak akar betul kekurangan, betul wak akar dalam buk kita tu. Tak mahu nak tulis lebuk saja tak wak akar. Lepas tu bagi tengok, mari mana hak le akar ni ni. Ni dengan hak le kitab ni. Dengan hak dalam surat ni, hak kita tulis tepi ni. Hak mana ni? Tak tahu tak wak akar. Nak buat ayat tadi? Wak akar dadah. Bagi kita nak tulis tepi ni, dan dalam surat tu kita wak akar dadah betul kekurangan. Wak akar 2 situ. Jangan supang hak lepas-lepas dah lah. Kalau hak dak atas nak akar 1, bawah sikit tu kena wak akar 2 akar gitu. Jangan wak akar 1 belakang. Tak tahu hak mana juga. Apa bahasa ni? Wak akar dadah. Tulis betul kekurangan ia tu. Yakni bersifat ia dengan sifat ia dengan sifat kekurangan. Tulis lagi. Iaitu tuli dan buta dan bisu. Habis. Kekurangan ia yakni bersifat ia. Hei, apa tu? Biasa ngajilah tu. Yakni bersifat ia dengan sifat duk molek wang. Orang tak ngajilah tu. Tak berkat. Kekurangan ia. Yakni bersifat ia dengan sifat kekurangan. Iaitu tuli dan buta dan bisu. Ada. Tu. Makna katanya kalau Tuhan bersifat dengan lawan ni bagi mendengar melihat berkata, tentu Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan. Apa dengan makna Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan? Dengan makna Tuhan bersifat dengan tuli. Dan Tuhan bersifat dengan buta. Dan Tuhan bersifat dengan bisu. Jadi wajib kita kena i'tiqad, kena pegang oleh hati kita kemah kejak serta yakin pula kata Tuhan tu wajib bersifat dengan sifat pendengar. Wajib Tuhan itu bersifat dengan sifat pelihak. Wajib Tuhan itu bersifat dengan sifat perkata. Kalau demo kita kata Tuhan kita bersifat dengan tuli, buta, bisu, kita tolak selalu dah. Itu dikatakan mustahil di atas Allah. Dengan mana akal fikir kita tak boleh nak terima lagu tu. Habis situ. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala. Kekurangan. Khabarnya ialah mustahil. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu khabarnya ialah mustahil. Gapa mustahil? Yakni perkara yang tak boleh terima pada akal fikiran kita yang sempurna. Tak boleh terima. Itu mustahil. Ia panggil perkara yang tak boleh terima pada akal fikiran kita.
Nak pergi kata Tuhan bersifat dengan kekurangan. Boleh terima tak? Tak boleh. Nak pergi kata Tuhan tu kurang, tak boleh. Nak pergi kata Tuhan tu tuli, nak pergi kata Tuhan tu buta, nak pergi kata Tuhan tu bisu, tak boleh. Manakala mustahil, tafriq pada kata mustahil itu. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu. Yakni wajiblah. Tetaplah, yakni wajiblah Allah Ta'ala itu mendengar. Yakni bersifat ia dengan pendengar. Itu mendengar. Mendengar, yakni bersifat ia dengan pendengar. Dan melihat apa pada kata mendengar. Yakni bersifat ia dengan pelihat. Dan berkata-kata. Atau pada mendengar. Yakni bersifat ia dengan sifat perkata. Tu wajib. Kita kena pegang. Wajib kita kena i'tiqad. Pegang oleh hati ni. Bukan pegang dengan tangan tu tak. Pegang oleh hati kita ni. Kemah, kejak serta yakin. Kata Tuhan itu ada sifat pendengar. Manakala ada sifat pendengar di Tuhan, maka Tuhan boleh dengar. Dan wajib pula kita kena pegang kata Allah itu ada sifat pelihat. Apabila Tuhan ada sifat pelihat, maka Tuhan lihat. Dan wajib pula kita kena pegang oleh hati katanya, Tuhan bersifat dengan sifat perkata. Apabila Tuhan tak ada sifat perkata, maka Tuhan boleh tubik soalan. Dia mau tanya kita, Tuhan dengar dengan apa? Dengan dap. Syukri, Tuhan dengar dengan apa? Dengan sifat pendengar. Faham. Zakaria Badri, Tuhan lihat dengan apa? Tolong Syukri. Tuhan lihat dengan sifat pelihat. Habis kena perhati. Kau ngaji ni hati jangan lalai lah. Jangan lara. Jangan cinta kepada benda lain. Kena cinta kepada benda ngaji. Habis situ. Basri. Tuhan kita bercakap. Tuhan kita kecek dengan apa? Dengan sifat perkata. Kalau kita kena kepada alat. Kita dengar dengan apa? Dengar ni linga pula dah. Bahagian tuli tu ada linga nak Syukri. Kerana dia dengar tak boleh. Kita dengar apa ni? Kita dengar dengan apa? Dengan anak linga. Payah anak dengan apa ada anak? Dengan apa? Dengan sifat pendengar. Kita manusia tu. Kita ni tak kenal dah. Kata kita dengar dengan apa? Tuhan tak kenal. Kita kena kenal diri kita dulu. Sebab Nabi kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal akan diri dia, maka sungguhnya kenallah Tuhan. Kena kenal diri kita dulu Ni dia kenal demo. Kenal diri kita dulu ada kok mana kita ni? Dengar apa kita ni? Kita dengar ni dengar dengan satu alat yang Tuhan buat dan bubuh di dalam anak telinga kita. Bukan kita dengar dengan telinga. Nampak je habis. Lagi pula kita lihat dengan apa ni Basri? Lihat ni apa? Lihat nampak. Hak kita duk nampak ni, kita duk tengok ni, duk tengok nampak lihat dengan apa? Dengan sifat apa? Dengan sifat pelihat kita. Yakni kita duk tengok, duk nampak, duk lihat ni dengan satu alat hak yang Tuhan jadi dan bubuh di dalam mata kita butir atas hitam ni. Bukan tengok dengan mata. Ya ada satu alat seolah ada bu pelita pula duduk dalam ni. Kalau punah ni boleh tengok tak kita? Tak boleh.
Sabit tu kalau kata kita tengok dengan mata, apa nampak orang buta mata ada serupa kita ke? Hitam putih ada serupa, tapi gari tak dia. Tak, sebab apa tak gari? Sebab bu pelita satu alat hak tebuh le dari mata hitam ni punah dan rusak. Dia duk malai kecek rusak. Nah. Dah. Habis. Dan lagi pula kita ni kecek dengan apa ni mak tadi? Kita kecek dengan apa? Kita kecek dengan apa? Izhar, kita kecek dengan apa izhar? Dengan sifat perkata. Yakni kita dengan apa kita kecek ni iaitu dengan satu alat hak yang Tuhan jadi dan bubuh di dalam anak lidah kita. Duduk situ. Anak lidah kita ada. Dengan sebab ada sifat perkata, dengan sebab ada satu alat di anak lidah kita ni lah kita boleh kita boleh kecek, kita boleh kata. Tu bit suara huruf. Tu dengan sebab tu. Kalau kata kita ni kecek dengan mulut. Apa tak? Sepuluh terotak dia buat tangan ni. Mulut yang ada tak? Ada tak? Dia buat kau dah. Ada tepi halus dia. Sayang tak? Dia buat berapa yebah tu banyak. Nah kalau nikah pagar. Tu. Orang bisu ni kalau minta jimat minta lah no. Ada. Itu. Mulut ada tapi tak kecek. Kecek boleh. Tapi tak bunyi so godok. Tadi. Apa tak bunyi suara tak keluar huruf tu? Sebab alat hak Tuhan letak dan bubuh di anak lidah dia tu punah dan rusak. Habis itu. Dia kemah nah. Tuhan kita dengar dengan sifat pendengar. Tuhan kita lihat dengan sifat pelihat. Tuhan kita berkata dengan sifat perkata dia. Dalam Quran, innallaha sami'un basir wa kallamallahu Musa takliman. Habis itu. Dan kaunuhu qadiran. Habis. Ini nak masuk cara pula sifat maknawiyah. Hak dulu ambil daripada qudrat iradah ilmu hayat samuk basar kalam. Hak tu dia panggil sifat ma'ani. Adapun kaunuhu 7 ni dia panggil sifat maknawiyah. Maka sifat maknawiyah ni tujuan maksud dia iaitu supaya nak tujuan sifat maknawiyah ni iaitu nak wilakatkan sifat ma'ani itu pada zat. Kecek ada goyak. Kecek ni. Tu tujuan dan maksud sifat maknawiyah itu ialah nak melengkapkan seolah gini sifat maknawiyah keadaan merah di lada. Merah di lada tu merah tu dia panggil sifat ma'ani. Sifat yang bangsa ada. Lagi pula kita boleh nampak. Tu dia panggil sifat ma'ani. Merah di lada. Lepas tu yang ada satu lagi. Keadaan merah. Seolah kata merah nak pergi lekat di lada tu yang ada celah tu. Tu dia panggil sifat maknawiyah. Manakala ada merah, ia adanya keadaannya merah. Merah duduk di lada. Manakala ada merah, ia adanya keadaan merah. Gapa keadaan merah? Seolahnya sebelum ni. Nak ngapa dah? Seolahnya nak merah lekat di lada, ia ada celah tu seolahnya. Keadaan merah. Hak ni bukan benda ada. Benda reti.
Tak ada kukuk merah tubik dia lada. Mana keadaan merah? Tubik sampai ke lada. Nak tu? Kita dia panggil keadaan. Manakala ada biru, diketah ia adanya keadaannya biru. Keadaan biru itulah seolah jadi tak ada celah tu. Tengok nampak tak? Tak. Tapi kita reti. Manakala ada putih, ia adanya keadaannya putih. Putih sifat ma'ani, keadaan putih yang panggil sifat maknawiyah. Reti situ. Manakala ada hitam syukri, ia adanya keadaannya hitam. Hitam dengan keadaan hitam tu kita nampak mana? Nampaknya hitam tu. Adapun keadaan hitam, nampak tak? Nampak tak? Keadaan hitam nampak tak? Jawabnya tak nampak. Maksud keadaan hitam seolahnya nak uwi hitam ni gelekat di tadi. Seolah ada lagi celah tu. Kalau kita kecap benda kau lah, seolah gitu. Tu. Tak apalah, lanjutkan kita bercara belakang. Payah juga. Kalau semata-mata ngapa, tak payah. Wujud artinya ada kidam. Artinya sedia. Tu tak payah. Nak hurai kat orang tu payah tu. Dan kaunuhu qadiran. Wallahu a'lam. Lepas cukup 20 ni tak apalah, kita pergi sedar lah. Esok cuk besar-besar ni nak mimik mayah ajak esok. Besar-besar ajalah. Budak-budak depan dak. Lapar tu nak pergi. Aku lapar mak tu. Tidur semata. Kena butik lagi dosa. Nak royak ni tak ni. Suk ke belah ya, ada weapon nak orang. Suk ke belah ah. Lepas dah tu tak leh. Jalan nampak dia duk lepas nak demo, ia tu nak butik dosa tak kira besar le. Hangguk mata tu. Tak mak boleh mak. Tu. Boleh Syukri. Syukri tu aku tak nak kutik cerak dah main pun pondok aku. Pondok dia tidur pondok ya tu. Faham tak? Sekat 2 orang yang tidur pondok. Pondok Sute tu sekat 2 orang tidur. 3 orang tak benar. Mereka saing kita mari tak apa tu. Saing kita ngaji pondok, kalau saing hak dobel tak boleh tidur pondok. Nak tidur boleh kena ngaji sini. Kalau saing hak ngaji hafiz, saing kita hak jujur tu. Ngaji hafiz, ngaji pondok, nak mari zairah kita tidur pondok tak apa. Kalau saing hak dobel ke ketang tak ada tidur pondok.